Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah yang bertajuk Berbuat Baik kepada kedua ibu bapa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Bahri Yop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah tabaraka wa ta'ala wa usalli wa usallim ala anbiyaihi wa ala khatimihim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Istaftihu bil khair, alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Pengurusi Aljatan Kuasa, para pegawai Surau Ittihadiyah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang jamaah, muslimin muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakati, amin. Al-babu tsani fi bayani uqubati huquqil walidain. Bermula bab yang kedua pada menyatakan seksa orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Maknanya menceritakan bab ini dengan panduan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu, yakni anak, berkata kepada kedua ibu bapanya dengan perkataan yang seperti seolah-olah menafikan hak kedua ibu bapa daripada tidak mendengar cakap kita. Hanya ibu bapa yang mendengar cakap anak saja yang tak ada kata anak tu kata seolah-olah bapa tak ada hak, ibu tak ada hak untuk berkata sesuatu atau apatah lagi menegur. Lalu dibalas dengan perkataan Jangan kata macam tu. Allah pesan jangan kata macam tu. Kalau kata lebih lagi teruk, baru kata pun dah tak boleh, apatah lagi kalau kita berkata yang lebih daripada itu. Dan jangan engkau kerentang. Rentang ni cakap orang Perak. Bila mak dia cakap sebatah, bapak cakap sebatah, dia cakap 10 batah. Tu kentang nama. Dan kata olehmu bagi keduanya dengan kata yang mulia, yakni yang lemah lembut, layyin, lembut, qaulan karima, perkataan yang mulia, yang lembut. Kita jangan jadi anak derhaka macam filem Jin Samsudin si tanggang, Saleh Kamil isi neraka. Tak banyak macam lagi lah. Dia macam tu. Jangan jadi macam tu. Kedua ibu bapa ni lah orang yang mula-mula mendidik kita. Kalau ibu dah berrahim lagi dah dididik. Kalau kita tengoklah contoh macam mana ibu kepada Imam Syafi'i kita mendidik Syafi'i, yang dipanggil Imam Syafi'i itu benarnya bukan nama dia Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama datuk dia yang kelima. Kerana mereka ni nak memuliakan keturunan masing-masing, maka dia letaklah nama datuk dia yang kelima tu nama dia Imam Syafi'i. Padahal Syafi'i itu bukan nama dia, gelaran saja, kinayah. Dia dikandung oleh ibunya selama 2 bulan, dibawa berjalan ke Palestin. Tengok sikit macam mana kedudukan Imam Syafi'i. Boleh jadi macam tu, imam bagi umat, imam bagi mazhab. Jadi macam mana dia sungguh-sungguh menghormati ibu dia. Bapak dia dah tak dapat dah, pasal bapak dia dah meninggal. Semasa dia bermusafir ke Palestin kerana urusan tertentu, ia dikandung 2 bulan dalam perut ibunya. Lalu bapa dia meninggal di Palestin. Maka disampai di Palestin, dia didudukkan dia setelah lahir dan sebagai dijaga oleh seorang ibu yang cukup baik. Ibu dia tak membenarkan dia makan minum benda yang haram. Minum susu terpilih daripada kambing yang tidak makan meragut rumput orang lain. Terpelihara daripada benda-benda yang haram syubhat. Sampai ke tahap itu dia dapat mendidik diri dia dan anak dia. Lalu anak dia lahir sebagai anak yang benar-benar menghormati kedua ibu bapanya. Apa balas Allah Ta'ala? Allah balas dia boleh menghafal Quran dalam kedudukan umur yang 9 tahun. Dia panggil ibu aja, ibu.
Boleh tak ini ibu? Boleh tak itu ibu? Boleh saya minum ibu? Apa yang patut saya minum ibu? Ini minum apa ibu? Dari mana ibu dapat? Dia semua menghormati ibu dia. Dia tak ada perintah kasar. Lalu Allah Ta'ala balas kecederaan otak dia, boleh menghafaz Quran ketika berumur 9 tahun. Jadi kita kalau nak cerdik, nak pandai, nak bijak, tolong jaga jangan berderhaka kepada ibu bapa. Kalau kita sudah berumur seperti ini, lagi patut kita tidak menderhaka kepada kedua ibu bapa. Jangan jadi seperti cerita-cerita yang disebut dalam akhbar-akhbar perdana. Ada seorang ibu ditinggalkan dalam usia tuanya di sebuah hotel bajet. Apa perasaan seorang ibu bila anak dia yang sudah dewasa dipelihara daripada kecil tu, daripada seluar 2 jari, kapak kaki dia 2 jari dijaga. Tiba-tiba semasa dia sudah berumur dewasa, sudah pandai berdiri dengan sendiri, dia bawa ibu dia letak dekat hotel bajet, tinggalkan. Nasib baik Allah ada memberi pertolongan. Dia bagi satu perempuan tu bawa di hospital dan dia jaga di hospital. Akhirnya sekarang ni dia dipelihara oleh masyarakat, orang yang terdidik dalam bentuk kebajikan, rumah kebajikan. Nasib baik. Kalau tidak, jangan jadi seperti seorang bapa yang ditinggalkan di bus stop, lalu tidak diakui itu bapa dia. Bapa dia kata, anak saya nama sekian. Tapi anak dia tak mau mengaku itu bapa dia. Hasil daripada mendengar cakap seorang isteri. Nampak? Jadi ini semua adalah satu contoh teladan yang hari ini tak patut berlaku. Sebab orang hari ini sudah moden, sudah maju, sudah bijak, sudah pandai. Takkan tak ternampak benda ini begitu besar kesalahannya. Cuma dalam kitab kata itu adalah merupakan tanda-tanda sudah hampirnya hari kiamat. Takkan kita nak biarkan tanda-tanda itu berpanjangan, sedang kita tak mahu kiamat itu berlaku besok. Walaupun hari kiamat itu mungkin berlaku besok, hari Jumaat, tidak akan berlaku kiamat itu melainkan hari Jumaat. Tentunya besok kemungkinan hari kiamat. Tetapi kita ada tanda-tanda yang lain, yang sebelum hari Jumaat itu saja ada tanda-tanda yang lain, tanda-tanda yang banyak yang sudah pun keluar. Antara inilah anak menderhaka kepada kedua bapa. Kedua bapa dah jadi kuli kepada anak-anak. Dulu bapa tu jaga anak tu, bila anak tu dah kahwin dapat cucu, bapa tu juga jaga. Sepatutnya dia menjagalah bapa dia, cucu tu pun jaga atuk ni. Ni tak, atuk tu jaga bapa dia, anak dia. Jadi apa cerita? Kalau dalam bahas ni, kitab ni dia kata Allah perintahkan jangan kita berlaku biadab dengan kata wala taqul. Wala tu satu perintah tegahan, haram. Kalau kita bercakap kurang manis kepada kedua bapa kita, haram. Maka balasannya sudah tentulah api neraka yang selayaknya. Maka doa yang baik adalah doa yang anak yang soleh. Nak jadi soleh macam mana? Kalau dia bertutur dengan kedua bapa dengan begitu tuturannya, anak yang soleh tu dia sentiasa berungkap dengan kata-kata yang lemah lembut seperti mana yang disebut tadi dalam kisah Imam Syafi'i. Telah bersabda Nabi SAW, tiada beza antara orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya dengan antara dia dengan iblis. Nampak? Iblis tu dijadikan daripada api dan dia sentiasa panas. Kita dijadikan daripada tanah dan sejuk. Kita ni jadi sejuk, jadi tanah. Boleh dibina macam mana rupa. Nak jadi batu-batu, jadi tiang, jadi lantai, jadi dinding, berbagai-bagai kegunaannya. Maka iblis dengan kita dah tak ada beza. Duduk di satu tempat dalam neraka, dah tak ada bezanya. Orang tengok kita dengan iblis sama je. Taraf anak yang derhaka kepada kedua bapa ni, Nabi kata dah tak ada beza. Kadang-kadang bapa dengan mak pun kalau terlalu marah dia kata apa? Jahat kamu ni macam iblis. Sama lah. Dah tak ada beza. Sama macam Nabi kata. Anak yang derhaka kepada kedua bapa tak ada beza dengan iblis. Jadi tak salah jugalah kepada kedua bapa yang dah terlampau sangat kecewa dengan perbuatan anak-anak mereka. Dia kata jahat kamu ni macam iblis. Sama je. Tak ada salah. Kita kata janganlah kata macam tu. Nabi dah kata dah. Kedudukan taraf anak-anak yang seperti ini, derhaka kepada kedua bapa ni, sama taraf dengan iblis di dalam neraka. Melainkan derajat yang satu, sama aja, tak ada beza. Iaitu sekampung dengan orang yang berbuat
jahat. Sekampung ni duduk setempat lah, tiada beza. Sekampung dengan segala orang yang dalam neraka, tak ada beza dengan orang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan orang yang berbuat baik tak ada beza dengan anbiya, satu kedudukan dalam syurga. Jadi orang buat baik dengan para nabi serupa taraf ni, sampai penghormatan kepada kedua bapa tu tinggi, sampai disamakan berbuat baik dengan kedua bapa tu sama macam kedudukan nabi-nabi. Ibu ni adalah perempuan. Kalau kita semak balik, semasa Nabi kita membuka syurga, pintu syurga, kunci syurga tu ada pada Nabi. Nabi buka syurga tu, lalu terbukalah pintu syurga. Tiba-tiba datang orang perempuan masuk. Dia masuk dulu dalam syurga. Lalu Nabi panggil dia, siapa kamu wahai wanita yang belum apa-apa lagi kamu dah masuk? Siapa kamu? Apa amalan kamu yang kamu boleh dapat peluang seperti itu? Jawab wanita ni, dia kata dia adalah taraf seorang ibu yang menjaga anak-anak yatim. Ibu yang menjaga anak-anak yang yatim. Bapa anak dah meninggal, ibu pelihara anak ni dengan penuh kasih sayang, didik dia sehingga anak dia jadi orang yang soleh. Maka itu taraf dia boleh masuk dulu. Itu kedudukan ibu tu di paras yang tinggi tu. Dan Nabi sebut ibu-ibu yang mulia ni, yang patut dimuliakan itu adalah yang terbaik. Antara disebut ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, Maryam anak Imran. Kalau kita tengok kenapa Nabi sebut kebanyakannya perempuan. Khadijah ibu, Fatimah ibu, Siti Aisyah ibu orang beriman. Dan disebut lagi ibu dia sendiri, Aminah binti Wahab, disebut tu. Dan dia tidak sebut bapa, dia sebut ibu. Bapa memang ada tapi tak dinasabkan kepada bapa. Artinya apa? Penghormatan kepada ibu ni memang dituntut sangat. Sehingga kan ada sahabat bertanya, kalau saya ada kelepangan, macam-macam ada benda, kemampuan ada benda, boleh bantu, kepada siapa yang patut saya memberi bantuan dan pertolongan? Nabi jawab ibu. Selepas itu kalau ada lagi, Nabi kata ibu lagi. Selepas itu ya Rasulullah, kalau ada lagi, ibu. Selepas itu baru bapa. Maknanya tingkatan penghormatan tu lebih kepada ibu. Tapi janganlah sampai jauh sangat ketinggalan bapa tu, sampai kita ada duit pun semua longgok kat ibu, tak ada bagi kat bapa pun. Pasal Nabi kata 3 kali, bukan 3 kali tu hanya 3 kali. Maknanya lebih tu, Arab ni kalau disebut lebih, dia cukup 3 kali jamak. Kita sujud pun disuruh kita tasbih 3 kali. Bukan berarti 3 kali tu hanya 3 kali, menunjukkan angka banyak. Serupa macam Allah suka kepada angka 7. Bukan katanya Allah tu mampu hanya buat 7 lapis langit aja. Tak. Allah suka kepada angka 7. Suka, bukan dia mampu tu. Dia mampu buat lebih lagi, tapi dia suka kepada angka 7. Lalu dia buat bumi ni 7 lapis. Tetapi dia boleh buat berlapis-lapis lagi. Kalau hanya sekadar 7 lapis dari Nabi Allah Ta'ala mampu, lemah jugalah. Tapi nak tunjukkan dia suka kepada angka 7. Kalau kita tawaf 7 kali, padahal kita boleh tawaf berapa kali pun kita boleh tawaf kan, tapi kita patuh kepada 7 tu pasal Allah suka. Jadi kalau kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala suka, balas dia Allah Ta'ala sukalah kepada orang yang buat tu. Jadi kalau kita menghormati kedua bapa kita dengan perintah Allah Ta'ala, kata suruh kita hormati, lalu kita suka kepada perintah tu, Allah Ta'ala pun suka. Wabil walidain ihsana, dan kepada dua ibu bapa tu kenalah buat baik. Dia kalau buat baik, panjanglah usia dunia ni, tak adalah kiamat. Nampak? Dia punya arah ke situ. Tanda-tanda kiamat tu bila sudah anak menderhaka kepada kedua ibu bapa dia. Bila bapa dan ibu dia tidak diderhaka oleh anak, panjanglah bumi ni hidup. Maknanya rahmat Allah Ta'ala lah tu. Kiamat ni udah habis dah. Udah habislah rahmat dah. Dah habis dah. Habis sana ruguh, sana hilang, sana mati, sana tenggelam, sana terbakar, sana. Itu dah hilang dalam rahmat Allah. Sekarang ni dalam rahmat Allah masih ada lagi boleh turun hujan. Kalau Allah Ta'ala angkat rahmat dia, tak ada hujan lagi dah. Kemarau je. Pasal Allah Ta'ala dah marah sangat. Antara sebab-sebab yang boleh jadi macam tu apa? Zakat tak nak keluar. Tu dia. Zakat ni hak orang miskin, hak orang fakir.
Tiba-tiba kita tahan, orang kaya tahan, orang mampu tahan, ketakut, bakhil, tak nak keluar zakat. Okey, kamu banyak kambing, kamu banyak unta lembu kobra ya. Aku tahan hujan, habis kobra lembu kamu. Kalaulah Allah Ta'ala ni tak kasih kepada kanak-kanak, dia tak bagi susu ibu, dikeringkan susu ibu, macam. Tapi dia kasih sayang lagi kepada anak-anak, kanak-kanak kecil. Apa dia salah? Maka sentiasa terus susu ibu ada. Kalau tidak dikeringkannya macam. Dia boleh buat seperti mana dia membanyakkan air zam-zam. Tak kering-kering air zam-zam, minumlah sepuas-puasnya. Tapi ada satu masa dihilangkan air zam-zam tu ada, tapi dihilangkan tanda dia. Udah tak jumpa air zam-zam. Tapi zam-zam tu ada dalam telaga dia, cuma tak jumpa tempat telaga tu di mana. Sehingga ditunjukkan balik bila Nabi Allah Ismail duduk di tepi Baitullah ketika ditinggalkan oleh bapa dia Nabi Allah Ibrahim, ditinggalkan bersama ibu dia Siti Hajar. Coba tengok pengorbanan Siti Hajar macam tu punya rupa. Tak bagus lagi ke seorang ibu. Kerana pengorbanan yang begitu tinggi, Allah letakkan sa'i itu sebagai rukun haji, dan sa'i itu juga sebagai rukun umrah. Nampak? Pasal apa? Penat lelah Siti Hajar tu nak cari air kerana nak menyelamatkan anak. Usaha gigih jalan dari satu bukit ke satu bukit, Bukit Safa ke Bukit Marwah, datang balik Bukit Safa, pergi balik Bukit Marwah, sampai macam tu diabadikan dalam rukun haji. Allah hormat. Jadi kalau Allah dah hormat kepada ibu dan bapa ni, Ibrahim sebagai bapa kita lah, kenapa kita tak mau menghormati kedua ibu bapa kita yang dah banyak berkorban jasa masa hidup? Lagi banyak kita boleh buat. Masa meninggal baru kita nak buat. Tu pun ada ingat. Kalau tak ingat, apatah dalam masa kita solat, mengerjakan solat dan berbagai-bagai ibadat, kita bagikan kepada pahala ni, kepada kedua ibu bapa kita, kita hadiahkan. Dan telah bersabda Nabi SAW pada malam Mi'raj ke langit, ke langit aku lihat beberapa orang yang tergantung sekalian daripada pelepah kurma, dan mereka itu dalam neraka. Nabi nampak dalam neraka orang tergantung atas pokok kurma, lekat dekat dahan cabang-cabang kurma, pokok kurma, pelepah-pelepah dia. Aku katakan kepada Jibril, ya Jibril, siapakah itu? Itulah Muhammad menyebut, siapakah itu? Itulah orang yang menyumpah ibu bapa. Itulah orang yang menyumpah ibu bapa, mengata yang perkataan tak elok oleh bapa dia, menyumpah lah. Ini semua kerana ini semua kerana yang tak elok tu dah bagi pada bapa dia, pada mak dia. Jadi orang macam tu Allah Ta'ala seksa dia, lekat atas pelepah pokok kurma dalam neraka. Bukan kurma atas dunia. Pokok kurma atas dunia ni kalau duri dia kena tangan kita, ya amat-amatlah bisa. Apatah lagi kalau duri yang seperti itu duduk dalam neraka, setimpal balas tu, luka hati mak bapak, dia pun luka juga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berwasiat aku bagimu dengan semayang dan berbuat baik kepada ibu bapa dan barang yang ada dalam tangan kamu. Maka bahawasanya berbuat baik akan walidai, ibu, menambahi umurnya 3 tahun. Bayang, buat baik, jaga barang dalam tangan kita, infakkan kepada jalan yang benar, insya-Allah Allah Ta'ala tambah umur 3 tahun. Ada tempat lain dipanggil silaturahim, menyambung usia, umur. Ini pun ada juga seirap dengan hadis itu. Dia kata buat baik kepada kedua bapa, sembayang. Bila sembayang tu boleh buat baik dah. Pertama, kita ikut wasiat mak bapak kita, jangan lupa sembayang, jangan lupa sembayang. Dah kita sembayang mengikut wasiat. Kemudian dalam sembayang kita ada mendoakan kedua bapa kita di luar atau sebelumnya. Maka itu salah satu daripada doa yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa anak yang soleh. Yang ketiga, menjaga apa juga yang ada dalam kuasa tangan dia. Kepada apa? Kepada kedua ibu bapa dia. Kalau patut bantu, bantulah. Bagi makan, bagi minum, bagi pakaian, bagi tempat, bagi keselamatan. Maka ia berbuat baik akan walidain, kedua ibu bapanya. Maka dijadikan Allah Ta'ala umurnya 3 tahun itu jadi 30 tahun. Kalau takdirnya umur dia lagi 3 tahun, Allah panjangkan kepada 30 tahun. Kalau jadi 6 tahun, 30 tahun tu jadi 60 tahun lah. Kalau 9 tahun, dia sudah jadi 90 tahun lah. Oi, tak mati-mati lah kita jawab ni ya. Bukan.
Maksud umur yang panjang ni ada dua faham. Pertama, memang umur zahir dia panjang. Sekarang umur dia 50 tahun, tiba-tiba dia buat baik dengan bapak dia, lagi sepatutnya umur 53 tahun padam, dia dapat lagi 80 tahun umurnya. Nabi kata rata-rata umatku 60 ke 70. Macam mana boleh 80? Boleh ke dia sampai 200 tahun udah tak ingat apa dah? Jadi apa maknanya kalau dalam 134 tahun dah tak ingat apa dah tu? Maknanya umur yang panjang ni umur dia penuh dengan kebajikan. Walaupun umurnya 40 tahun, tapi 40 tahun tu kebajikan semua. Daripada orang yang umur 134 tahun, 1 tahun pun tak ada yang kebajikan, itu artinya pendek umur. Umur tak berkat. Umur tak berkat. Ghamah tak berkat. Macam mana kata ghamah tak berkat? Tak pernah baca pun ayat Quran dalam ghamah tu. Apa berkatnya? Luar, besar, aircon, 2 tingkat, 3 tingkat, teres tanda. Apa berkatnya? Langsung tak baca ayat Quran. Bismillah tak ada, Auzubillah tak ada, Alif Lam Mim tak ada, Zalikal Kitabul lagi tak ada, Al-Fatihah jauh sekali. Macam mana datang berkat? Bukan tanda besar panjang luar tu berkat. Walaupun Nabi kata yang menunjukkan kehidupan kamu tu baik, sejahtera, saadah, bahagia, antaranya rumah besar. Bukan kita buat rumah besar je, aku dah okey. Dah, isikan dalam rumah yang besar tu dengan benda-benda, dengan kosong, dengan penuh sawang. Mana sawang dia? Benda-benda tak baik sawang lah tu. Bukan sawang yang gantung bucu-bucu tiang, bukan. Yang kedua, kereta besar. Nabi kata tu, kita membeli kereta besar, tapi tak bawa masjid pun, tak bagi orang numpang pun. Mana berkatnya? Hasil daripada hasil penipuan pun. Macam mana berkat? Rumah besar, kereta besar. Lepas tu, kawan besar. Dia kawan tu besar, bukan besar badan, besar khidmat kawan tu. Banyak khidmat baik dia tu. Tu, kawan baik tu. Kawan besar namanya. Kawan kecil, dia kecil khidmat dia. Kena kawan besar, besar khidmat dia. Khidmat mana? Khidmat baik. Dia tolong kita, dia bantu kita, dia nasihat kita, dia pandu kita, dia iring kita, dia sanjung kita, dia puji kita bila kita buat baik, dia menasihat kita bila kita tersalah, terlanjur dan sebagainya. Tu kawan besar namanya. Yang keempat, isteri besar. Jangan cari pula isteri gemuk pula. Artinya isteri gemuk tu dah, dia sehat, dia akur kepada kehendak-kehendak suami, menjaga kehormatan dia. Tu isteri besar. Dia besar, dia bangga dengan taraf sebagai seorang isteri. Itu baru berkat. Jadi begitulah yang Nabi suruh ni, perbesarkan khidmat kita kepada kedua ibu bapa kita. Tak jadilah macam ni. Kalau semua anak-anak menghormati kedua ibu bapa, tak jadi macam ni. Yang anak lari dari rumah, nampak? Apa tanda? Keluar dari rumah, sudah-sudah dah sampai negeri lain, sudah tak boleh balik pasal kena tahan. Dia tu tak ada hormat lah tu. Dia tidak membesarkan kedua ibu bapa dia. Dia boleh letakkan kedua ibu bapa dalam keadaan malu. Bukan saja malu dari segi diri tu, malu dengan masyarakat, jatuh kehormatan. Kita tak salah membina satu dinasti keluarga yang hebat, yang besar, kalau pembinaan itu mengikut landasan yang Allah sediakan. Kita boleh cari kekayaan sebanyak mana pun, tapi biarlah datang dan perginya kekayaan itu mengikut kehendak syarak. Jangan datang dan perginya harta itu tidak mengikut apa yang disalurkan, digariskan oleh syarak. Ada 3 orang, dia terkurung dalam gua. Dia terkurung dalam gua dengan sebab batu yang bergolek dari atas itu masuk di pintu gua dia, lalu dia tak boleh nak keluar. Ketiga-tiga orang ni orang baik. Dia bukan kenal antara satu sama lain. Dia jumpa dekat jalan. Jalan. Mat ke mana? Nak ke sana. Aku pun nak ke sana. Jom. Dah 2. Jalan lagi. Jumpa seorang lagi pula. Mat nak ke mana? Nak ke sana. Oh, sama juga. Jom. 3. Jalan. Hari hujan. Takdir hari hujan. Bila hari hujan, dia cari tempat berteduh. Tempat berteduh yang ada situ adalah gua. Lalu dia masuk dalam gua. Tiba-tiba nak jadi cerita dia, batu besar bergolek, tup, masuk depan pintu gua dia. Habis harapan. Mati. Dia nampak mati. Mana nak ngangkat batu besar? Siapa nak tahu kita dalam itu? Apa nak makan, apa nak minum? Lalu masing-masing teringat, apa kata kalau kita berdoa? Dulu mak kau dah ngajar, doa ya, jangan lupa doa ya, pergi sekolah doa ya, balik sekolah doa ya, makan doa ya, tidur doa. Apa nak doa? Kata kawan seorang, kita doa lah
Kod Allah Ta'ala boleh bagi pertolongan dengan apa? Dengan bersandarkan koja kita. Apa koja kita yang baik? Apa koja kita yang baik? Bersandarkan kepada itulah. Oh, kalau gitu aku teringat, aku ada satu masa dulu nak tolong satu perempuan. Aku teringin kepada perempuan tu. Aku nak tolong atas dasar nak teringin. Tiba-tiba perempuan tu datang. Aku pun rasa, inilah peluang yang baik. Lalu aku kata, kalau kamu nak duit aku tidur dengan kamu semalam. Boleh? Perempuan tu kata, tak boleh. Tapi kerana aku terdesak, tak apalah. Tapi sebenarnya aku memang tak izin. Tak setuju. Kamu tak takut kepada Allah ke? Kata perempuan. Baru dia teringat. Mak ada pesan, jangan buat dosa. Kalaulah perbuatan tu berlaku, aku telah melakukan dosa besar. Tapi perbuatan tu belum berlaku. Ya Allah, itu pengorbanan aku. Aku tahan tak melakukan perkara itu. Kalau benarlah kamu redha dengan perbuatan baik tu, tolong gerakkan batu tu. Dia boleh terbuka pintu senang kami keluar. Batu tu bergerak. Nampak? Berkat daripada apa? Ibu disuruh doa. Gerak. Tapi tak cukup mampu untuk meluluhkan badan. Nampak luar sikit je lah. Bergerak. Datang seorang lagi. Kata, ya Allah, aku pun ada juga buat baik. Aku tak pernah minum selagi ibu aku tak minum. Aku tak pernah makan selagi ibu bapa aku tak makan. Pada satu hari aku bawa makanan, nak bagi dia orang makan, tiba-tiba dia orang tidur. Aku tak nak bangunkan, tak nak kacau, kena hormat dengan dia. Aku pegang susu tu dengan makanan tu sehingga mereka tu jaga. Baru dia dapat minum makan. Ibu ku cukup rasa puas makan susu, makan apa, minum susu. Itu perbuatan baik aku. Kalau benarlah perbuatan baik aku, engkau redha, engkau terima, gerakkan pintu. Good. Terbuka pintu tu. Kenapa tu? Penghormatan kepada kedua bapa tu tak lari daripada pahala yang besar. Tidak bersalah. Dia bukan ada buat apa-apa, dia bagi makan aja. Jadi maknanya kalau kita menyumbang makanan, minuman kepada mak bapak kita, rupa-rupanya itu adalah satu pahala yang amat besar. Batu yang berat itu pun boleh berganjak dari tempatnya kerana besarnya pahala berkat memberi makan kepada kedua ibu bapa. Nampak? Itu anak yang dipanggil anak yang saleh. Barang siapa derhaka kepada walidaynya, maka sebenarnya derhaka kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul. Buat baik, artinya kita buat baik dengan Allah, buat baik dengan Rasul. Derhaka, artinya kita derhaka kepada Allah dan kepada Rasul. Pasal perintah tu daripada Allah yang disampaikan melalui lisan Rasul. Kalau itu persembahan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah ganjarkan kita dengan ganjaran yang terbaik sekali kerana kita berniat baik untuk memberi penghormatan, memuliakan kedua bapa kita. Mulai saat ini kalau yang belum bermula, dan menyambung lagi kalau yang sudah bermula, sehingga saat kita akhir hayat. Kerana kedua bapa ini besar fadilatnya. Kita dipanggil di akhirat nanti dengan nama dan bin bapa kita. Di akhirat bin bapa, dalam kubur bin mak. Wahai Muhammad bin Aminah. Itu dalam kubur, ya. Tapi bila di akhirat besok, nama bapa dia sebenar siapa? Ismail. Muhammad bin Ismail. Bangun. Nampak? Dalam kubur, selamat di kubur, selamatlah di sana. Tak selamat di kubur, tak selamatlah di sana. Kalau dia bin bapa pun, kalau di kubur dia bin mak tu tak selamatlah di sana. Tetapi kerana nak menunjukkan kubur tu penting, dibinkan dengan bebab mak. Kerana mak ni kesian, dia sayang. Sebab tu dia mengaku, janganlah seksa anakku. Lebih kurang macam tu kalau dunia. Mak yang bercakap, bapa kata, pandai-pandai dia lah. Nampak? Mak tu jangan main apa pun. Dia hidup besar dengan susuan aku. Dia lebih sayang. Sebab itu dia lebihkan sayang dengan nama dia bin mak dalam kubur. Jadi masalah dalam kubur ni masalah yang kritikal. Kalau selamat dalam kubur, selamatlah di tempat-tempat yang lain. Kalau tak selamat dalam kubur, tanda tidak selamat di tempat-tempat yang lain. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Berbuat Baik kepada kedua ibu bapa yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Bahariyuk.